So, kempen 85 Years Creating Legacy, antara objektif utama adalah untuk kita meraihkan dan juga menghayati, mengimbas semula sejarah kita yang sangat-sangat rich ini dan juga menghargai contribution yang telah orang-orang sebelum ini, leadership Selangor sebelum ini yang telah menyumbang bakti kepada pasukan Selangor. And the word kita use creating a legacy itu bermaksud bahawa legasi yang kita ingin create ataupun kita ingin bina ini adalah berterusan and adalah bersikap progresif dan juga dasar pandang ke depan. Jadi rakyat Selangor boleh bangga dan juga rakyat Malaysia secara amnya. Kita punya ada tujuan dan juga misi dan visi bagi kelab ini terbagi pada short term dan juga long term. Dari segi long term, of course, kita ingin membina sebuah kelab bola sepak yang berjaya di peringkat regional ataupun peringkat Asia. Tapi pada masa yang sama, kejayaan ini perlulah dijalankan dengan sustainable ataupun dengan kemampanan, kelestarian di mana pasukan Selangor dapat berdiri sendiri, dapat menjana pendapatan sendiri untuk membangunkan kelab. Usaha untuk menjadikannya sustainable akan memakan masa yang lama, tetapi amatlah penting untuk kita mengambil langkah-langkah yang betul. Short term kita, of course, kita dalam mendapatkan long term targets kita perlu meneruskan tradisi Selangor iaitu melahirkan bakat-bakat baru, mengetengahkan development of young players. Kita nak unearth ubi-ubi yang baru and this will hopefully fit into our long term targets. Di samping itu, kita ingin berjaya dan juga mendapat kejayaan lah di Liga Malaysia. Our other short term target juga adalah melibatkan diri dalam sebanyak mungkin aktiviti-aktiviti pengkomersialan yang dapat membina sebuah asas yang kukuh untuk kita memulakan Selangor yang boleh menjana pendapatan. Dan these are the short term goals yang kita harap dapat digunakan untuk kita achieve kita long term targets of creating sebuah kelab bola sepak yang berjaya di peringkat Asia tetapi dapat dilakukan dengan sustainable dan juga berdiri sendiri. Ekosistem bola sepak di Selangor ni saya kira agak unik, tidak digunakan di seluruh Malaysia. Kita mempunyai dua sistem, iaitu satu elite system, yang kemudian satu lagi adalah sistem bola sepak akaumbi ataupun non-elite lah. Yang di mana at certain stages of dua-dua sistem ni dia ada connectivity lah. Ekosistem non-elite ataupun akaumbi ni sangat penting pada saya kerana ia merupakan satu platform untuk banyak lagi bakat-bakat baru daripada Selangor lah. Di Selangor kita memiliki Liga Negeri seperti Selangor Champions League dan diikuti dengan 4 division yang dikelola oleh FAS dan seterusnya disokong dengan lebih dari 30 hingga 40 liga-liga sosial sekitar Selangor. Dari masa ke semasa kita akan nampak akan emerge certain talent yang hadir daripada akaumbi. Macam sekarang ni kita ada pemain daripada Selangor 2 dan skuad utama Selangor. Itulah sistem yang kita gunakanlah di Selangor, ekosistem yang lebih lengkap di mana ada interchange antara elite dan juga non-elite. Football club is a community of a lot of different people, fans, especially the players. The family is big, so we need a structure for this and a DNA. And if we have a look around, the most successful clubs in the world, they have a long time DNA. And this is what we also want to create for our club. So we started last season with our DNA, and I think a big club like Selangor, they need as well a DNA. Part of creating a legacy, satu perkara yang kita lihat belum ada di dalam Selangor adalah DNA sendiri. Kalau kita lihat sejak dulu yang teramat mulia, Tengku Amir Shah memimpin FAS sebagai presiden 2 tahun lepas, kita melihat banyak transformasi yang berlaku di peringkat pengurusan, di peringkat luar padang. So kita nampak pencenamaan, kita nampak fan engagement, kita nampak aktiviti komersial yang pesat berlaku. Tetapi usaha dan juga transformasi ataupun progres yang sama di peringkat pengurusan kita tak lihat di peringkat technical ataupun pasukan. Sejak kemasukan coach Michael Feistenbeiner sebagai sporting director Selangor FC, kita sudah mengetengahkan objektif utama iaitu mewujudkan sebuah DNA yang akan menjadi tunjang ataupun identiti kepada pasukan ataupun kelab bola sepak Selangor. Dan alhamdulillah setelah setahun kita bekerjasama dengan coach Michael, kita sudah mewujudkan
sebuah DNA, I would say chapter 1 lah. Chapter 1 dah siap. And chapter ini adalah merupakan rujukan utama semua pasukan-pasukan di dalam Selangor untuk menyediakan pasukan mereka masing-masing dari segi latihan, dari segi pendekatan untuk perlawanan, dari segi taktikal, dari segi pemilihan pemain, scouting. Jadi ia adalah menyeluruh di dalam bahagian teknikal pasukan Selangor. We created our special DNA based on our history. So we are the Red Giants, and as Giants, we have to dominate on the pitch, and this is what we want to play in our DNA. So we want to be active, we want to push our opponents. We don't want to wait for mistakes. We want to pressure them to make mistakes. This is the difference. And this is in our DNA, black and white. We created a lot of situations where we want to go in details, how we want to play. But the DNA from us is based on our big history with a lot of titles. And so for the Giants, we need a dominant DNA. DNA ini menerapkan winning mentality yang lebih progresif, yang lebih ke hadapan. Jadi bola sepak ni saya kira it's not just about the players and coaches saja di dalam padang, tetapi seluruh ekosistem dia. Jadi apa yang kita nak lihat daripada this mentality akan melahirkan lebih banyak pentadbir bola sepak yang lebih hebat di Selangor, jurulatih yang lebih hebat, komponen-komponen lain seperti media bola sepak yang lebih kehadapan dan futuristik, dan itulah yang kita lihat, yang saya rasa kita boleh dapat daripada DNA Selangor ni lah. Dan apa yang kita harapkan melalui kerjasama Selangor dan FAS, kita dapat menjadi platform ataupun channel untuk kita bantu menerapkan DNA ini. We have a lot of areas where we focus. One is modern football is more transition football. So we need high intensity in our game. We have a lot of transition focus in the game. And for this, we need brave players. They take a risk. They work together. They have a good team spirit. And mentally wise, as the Giants, again, we want the winning mentality for the players. So never give up, always pressure, be confident, and especially be brave. Yeah. Pembangunan bola sepak di peringkat muda ataupun grassroots terutamanya adalah satu benda yang kompleks. Walau bagaimanapun, bola sepak merupakan sukan nombor 1 di Malaysia dan di negeri Selangor. So, saya rasa bola sepak punya tanggungjawab yang besar untuk anak-anak kita untuk berkecimpung dalam bola sepak. Dan melalui bola sepak, kita dapat obviously build the talent pemain bola sepak. Selain itu, kita juga boleh membina aspek-aspek lain untuk pembangunan modal insan melalui bola sepak. Tetapi di Selangor FC, di peringkat akaumbi ni, kita masih fokus untuk membina elemen-elemen teknikal dari sudut teknikal untuk develop potensi seorang pemain bola sepak dari usia yang muda lagi. So DNA Selangor FC ni secara spesifik kepada peringkat angka umbi ni ingin menyemai elemen-elemen ataupun aspek-aspek yang diperlukan oleh seorang pemain bola sepak di masa moden ni di peringkat angka umbi. So in the future ataupun di masa hadapan, kita ingin dapatkan seorang player yang mempunyai potensi dengan elemen-elemen aspek seorang pemain bola sepak yang moden. Yeah, our goal is we start with the grassroots and we go from the youth development, and then the players, they grow up in our new DNA, and then they will come for the first team, and especially in the first team they have to deliver. For the future, I'm really excited. I think we have, thanks to the management especially, we could sign a lot of young boys for the feeder team, for the Belia President Cup. And also we have some very interesting new players in the Super League team. So these players are worth to support them and trust in them. And for me, only a matter of time. There's no question we will have success with these boys, and especially in the first team. We want to deliver good results, and we want to produce our own Selangor boys for the first team. And
I'm totally convinced in the next few years, our fans will see a lot of young boys in the first team. Harapan saya dengan pelaksanaan DNA ini, kita amat berharaplah dapat melihat lebih banyak lagi pemain-pemain grassroots daripada Selangor, seperti yang lahir daripada Selangor seperti Syamil Safari. Saya yakin semua pemain ni hadir dan pernah bermain di peringkat Akamubi, di peringkat grassroots mereka sendiri. Jadi harapannya lebih banyak lagi anak Selangor yang akan menjulang nama Selangor selepas ini. For now, kita amat bersyukur kerana sokongan dan penyokong sangat-sangat padu. Daripada hari pertama Tuanku Raja Muda mengemudi pasukan Kelab Bola Sepak Selangor sehingga sekarang, penyokong Selangor walaupun pelbagai cabaran yang dihadapi, memberi kepercayaan penuh kepada Tuanku untuk mentransformasikan kelab ini. Dan Alhamdulillah, berkat sokongan semua, 2 tahun setengah ni kita boleh melihat progres dan juga kemajuan dalam beberapa departmen. InsyaAllah dalam 2-3 tahun ni, usaha yang kita buat dapat kita lihat dalam kita punya results pasukan. And saya harap semua penyokong akan teruskan sokongan mereka, akan terus yakin dan percaya pada leadership kewibawaan Tuanku Raja Muda, dan saya harap penyokong akan terus trust the process, dan insyaAllah kita on the right track and kita akan dapat melihat hasil dalam 2-3 tahun yang akan datang, insyaAllah. Yes. So jersey away ni bagi kami ia sangat significant from all aspects. Kita menggunakan color biru gelap kerana warna biru gelap tu adalah warna yang agak sinonim dengan jersey pasukan away Selangor sebelum ini. Tetapi kita juga menerapkan color biru muda yang bagi kami sangat-sangat penting kerana ia menunjukkan satu color yang fresh, satu color yang lebih sesuai untuk belia muda yang merupakan masa depan pasukan Kelab Bola Sepak Selangor. Jadi ini satu elemen yang sangat penting dari segi warna. Selain color biru muda yang fresh ni, kita juga menggunakan elemen 9 daerah negeri Selangor kerana dari segi pemain, di sinilah pemain-pemain Selangor dilahirkan. Dari segi penyokong, di sinilah penyokong-penyokong Selangor semua come from this district. So satu elemen yang sangat-sangat penting and ia menyeluruh untuk pasukan kami. Jadi 9 daerah yang Selangor adalah tunjang utama pasukan Selangor, dan kita ingin memastikan yang DNA yang kita sudah perkenalkan dapat diterapkan ke setiap peringkat umur dan demografi dalam 9 daerah Selangor ini. Jadi